Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Good morning, sir. So, siapa yang guna macam biasa, siapa yang guna email personal, minta tolong keluar dan masuk semula menggunakan email MOE MOE sahajalah. Melainkan kepada ada yang ada masalah yang dah contact saya tu tak apalah. Jangan guna personal. Alright guys, thank you for being punctual lah. Okay, semoga sihat semuanya, insyaAllah. Alright, so let's proceed lah. Tak nak buang masa lah sebab hari ni target saya agak ganas lah. Okay, so move on to cubic function. Bismillah. Cubic function cubic function is up to power of x cube x kuasa 3. Okay, kuasa dia paling tinggi mesti x kuasa 3. Okay, so once x cube tu memang kita proceed with cubic function method lah. Cubic function method ni dia sama je macam quadratic, lebih kurang lah. Okay guys, graf-graf dekat bawah ni tengok lah, sekali lagi saya explain ke apa kan. Tapi first step dia sama. First step looking at A First step dia looking at A. If A is positive if A greater than 0 means that dia from lower left to upper right. Graf dia kejap. Nervous pula pagi ni, siapa dah. Sebab saya rasa macam tak sedap tekak ni. Boleh. Ni graf dia. Lower left to the top right. Dia macam linear kata kalau gradient dia positif, kiri rendah, kanan tinggi. Okay. Ataupun boleh jadi yang macam ni pula. Yang macam ni graf dia. Boleh tak? Dapat tak idea? Tak pernah cantik lah pagi ni. Siapa lah. Macam ni. Still, from lower left to the top right. Okay, if this one is positive lah, maksudnya A positif. Kalau A negatif lah, if A is negative so we have two options of graph for cubic. Two options. Nanti saya bagi tahu options yang macam mana kan yang membuatkan dia macam tu. Okay, this one from top left to bottom right. Or another one, of course lah, yang corner dia betul-betul dah U-turn, patah balik macam tu. Okay, so you have two options. By looking at A, maksudnya kamu tengok A, kamu dah tahulah graf dia yang mana. Yang kiri ke yang kanan. Macam tu je. Okay, macam kuadratik sebelum ni, kita tengok A tu positif, senyum. Okay, kalau A tu negatif, sedih kan. Sama juga kubik ni. Kalau A positif, sebelah kiri. Kalau A negatif, sebelah kanan. Contoh graf ni, yang saya bagi ni. Kalau yang ni positif A positif. Kalau yang ni A negatif. Ini contoh negatif. Alright. Macam mana dia ada dua graf ni? Macam mana bila ada dua graf ni? Maksudnya kalau yang atas ni merujuk kepada A ada, D ada. Untuk yang bawah pula, A, B, C, D kena ada dulu. Baru boleh jadi yang lengkung ni, kona rempit ni. Nampak tak? Kona yang ganas ni, kiri kanan yang bawah ni, A, B, C, D ada baru ni. Baru kona dia tu kona habis. Tapi kalau A dengan D sahaja ada, baru kita pakai yang atas. Yang atas maksudnya dia kona sikit je. Dia macam kona nak patah balik tapi dia kona balik. Okay. Sekali lagi tak faham tanya balik Alright. So done already with the first part of clues for sketching the graph Maksudnya first step macam kuadratik juga. Kita tengok A. Daripada A kita tahu basic graph dia macam mana. Okay. Move on the second part. Second part pula nak tahu dia apa dia. Tengok D guys. Tengok D. D is y-intercept macam biasa. Kalau kuadratik, C y-intercept kan? Sebab C tu last sekali.
Alamak. Saudara Irfan potong rambut eh? Tak sir. Oh, Saya ikat. Ikat rambut eh? Alamak. Memang okey, Man. Mata pun sabuk, Man. Guys, dia macam biasa lah. Yang last ni y-intercept lah. Yang last part ni y-intercept. Kalau kuadratik pun last part dia C kan. C tu y-intercept kan. Pintasan y lah. Okay, that's the third part lah. The second part. The third part is calculator guys. EQN degree 3. So yang kamu tekan kalkulator tu adalah x-intercept. Macam kuadratik. Almost similar. Macam kuadratik. Boleh faham tak? Tengok A tu tahu bentuk graf. Tengok D tu tahu y-intercept. Tekan kalkulator tu x-intercept. Dia sama lebih kurang macam kuadratik. Cuma dia graf dia ganas sikit lah sebab graf dia ada 4 jenis. Kalau kuadratik ada 2 je, senyum sedih je. Tapi graf dia ada 4 jenis. Tapi jangan risau, macam mana nak tahu yang mana satu? Tengok positif ke tidak. Kalau positif yang atas. Kalau positif yang atas kiri, kalau positif sebelah kiri, kalau negatif sebelah kanan. Contoh graf yang saya bagi ni. Okey. Macam mana nak tahu yang mana, yang atas ke yang bawah? Tengok ada tak CD. Kalau ada CD yang bawah. Kalau tak ada CD yang atas graf dia. Okey dah? Okey. Awal sangat lagi Ayahat Otak pun tak bagus lagi. Jasad yang bagus So 3 step yang sama macam kuadratik 3 step yang sama macam kuadratik. Domain dengan range dia saya tak nak banyak cerita guys. You guys nak tengok contoh bawah ni, you guys boleh tengok. Domain dengan range dia saya tak nak banyak cerita. Domain dia negative infinity to infinity. Kalau domain masih ingat lagi, graf tu secara horizontal. Daripada mana sampai mana. Range pula secara vertical. Daripada mana sampai mana. Daripada mana sampai mana. Pening saya ni. Domain range minus infinity to infinity. Unless given to you certain interval. Certain interval maksudnya yang dia suruh potong-potong graf tu. Kalau dia ada bagi potong-potong graf tu, kita kena tengok lah yang mana paling tinggi, yang mana paling rendah, yang mana paling kiri sekali, yang mana paling kanan sekali. Itulah jadi domain. Tinggi rendah tadi jadi range. Okay. Alright, kalau yang nak tengok contoh ni ada pembetulan sikit kat sini. Dia memang ada masalah dengan graf Dia graf, yang graf dia dekat sini. Ni graf dia si X dia kat situ. Yang lain tu semua okey lah. Yang lain semua okey. Boleh tengok sini lah contoh-contoh ni. Saya malah nak tengok banyak contoh-contoh ni. Saya nak pergi soalan tu Okay. Let's go through the first part of example number 3. Sketch the graph and then state the domain and range. Alright guys. So first of all, A positive kan? A. First step, ingat pesan saya, tengok A. So A kamu besar daripada kosong. So you have 2 options. 2 options only. This one or this one. So yang mana? Graf kiri ke graf kanan? Kanan. Baik. Graf kiri ke graf kanan? Kiri. Kita akan pakai yang kiri saja. Kenapa yang ni tak pakai? Kenapa yang ni tak pakai? Sebab C tak ada, tak D tak ada. C tak ada. C tak ada, D tak ada. C tak ada, D tak ada. D tak ada, C tak ada. Allah, saya ada bagi mistake ke tadi B tak ada, C tak ada. Sorry patah balik Saya nak check nota saya tadi. Betul lah. Kalau yang atas A ada, D ada. Kalau yang bawah semua kena ada. A, B, C, D ada, baru boleh yang bawah. Okey. Kejap, yang ni saya kena betulkan sikit lah. Pening kamu Yang ni nak betulkan sikit. B dengan C ni.
Allah, kenapa ni? Kenapa betulkan nota ni sikit? B or C ada. Okey, cantik. B or C ada cukup. Dia boleh jadi yang bawah. Okey. Maksudnya penentu dia B dengan C tu lah. Asal ada je salah satu, terus pakai kona rempit yang bawah tu kan. Okay, so kita potong yang ni sebab B dengan C tak ada. So basically we knew already which one is the basic graph. So basic graph kita dah ada. Okay guys, number 2. Step number 2. D apa dia? D negatif 3 kan? Okay, so yang ni y-intercept. Ni step dia saya dah bagi kan. Saya dah bagi di step dia ada. First, determine which graph. Second step, take a look at the last part. Will be your y-intercept. Third clue, calculator. Dapat apa? Hati-hati nak tekan calculator tu. A dia 1, D dia negatif 3. Calculator dapat apa? Tolong tekan calculator. X dapat? Lambat tekan calculator. Degree 3 Degree 3 tekan calculator. Tuan-tuan dan puan-puan. 1.732. 1 .732. 1.732. Kejap, kita punya A 1 kan, kita punya D apa? Negatif 3 dapat 2.104. Awak saya dapat ni ke kalkulator saya benar sikit ni? Kalkulator saya dapat 1.44 Ya, Saya dapat pun 1.44. 1.422. Macam mana? Kan? 1.422 kan? 4422 kan? Lepas tu S2 negatif 0.72. Okay, Cik. First answer you obtain from your calculator. Uish, nasib baik tak pakai pen tu. Rosak. Okay. X1 from my calculator is 1. Apa tadi calculator saya tadi? 1.4422. 4422. After round off After bundaran X2, X3? Minus 0.7211. Kosong? 0.7211. 3211. Another one? 7. 7211. 7211. 7211. Satu lagi? Sama juga. Sama juga? Negatif 0.7211 juga? Sama dari belakang itu positif dengan negatif. Positif negatif? Tambah 1 tolak 1. Oh, yang belakang ni tambah 1. Lepas tu yang bawah ni tolak 1 macam ni? Dia tu. Macam ni betul kan ni? Betul sir. Okey. Tapi hati-hati guys. Tengok yang ni. Ada I tak? Dekat kalkulator. Dia ada tulis I tak? Ada. Ada kan? Ada I. Okay guys, macam ni. I ni adalah imaginary number tau. Kamu tak belajar imaginary number. Kamu tak belajar. Benda lah susah nak cakap pagi ni. Okay. I ni adalah, senang cakap lah. Saya senang cakap lah, straightforward lah. I ni sebenarnya alam gaib kepada unit kepada matematik ni. Faham tak? I ni alam gaib kepada matematik. Okay.
Dia bukan real number guys. Dia bukan real number. So, kita buang yang ni. Yang ni cancel. Buang. So, dalam erti kata lain, soalan kuasa 3 ni, tekan kalkulator, yang mana tak ada I, itu saja kita ambil sebagai jawapan. Boleh faham tak? Itu saja kita ambil sebagai X. Kalau ada I, kita reject. Sir, Ya. I dia kat mana? Dia sama ada dia tulis R, dia tulis I ataupun dia ni. Saya tengok kalkulator lah Puan. Kalkulator banyak jenis pula. Tengok ke kanan, tekan ke kanan. Arah nak panah ke kak? Arah nak panah tu. Sebab dia satu something. Dia ada tulis I juga. Ada kalkulator dia tulis I betul-betul tau. Ada kalkulator dia tulis macam ni. R in plus I kot. Ada. Dia ikut kalkulator. Tapi ada huruf I lah. Ifan punya kalkulator dia. Saya ada anak panah. Ada anak panah. Sebab dia tolak 1.24 something Kejap, So kena ke kanan. Tekan ke kanan. Oh, kena tekan ke kanan. Kena tekan ke kanan Fan. Nampak tak I ujung tu? Nampak saya. Ada I kan? Okey, cantik. Kalkulator kita sama ni rasa ni. Saya pakai kalkulator online pun sama tak? Ada I kan kanan kan? Maksudnya ada melibatkan I. Yang kanan ni ada I. Ada I. Bila ada I, maksudnya kita akan cancel dia. Guys, boleh terima ni? Ni penting ni. Sebab tu bila kita cancel dua jawapan ni, sebab tu graf kita simple saja kalau you tengok Alright, mari kita sketch kita punya graf. Alah, lupa pula nak cari saya punya ruler. Tak teringat pula dah. Okey, x-intercept kita dekat 1.4422. Lebih kurang kat sini lah. 1.4422. Kita bubuh je. So this is one of the intersection. Okay, between the graph and the axis. And then we knew another part is from step number 2 just now. D is -3. So -3 somewhere here. Lebih kurang. -3. So dekat situ juga kita tahu ada graph. Boleh terima? Yang ni saya lajakkan sikit Sekejap Saya patah balik Jauhkan sikit graf Nak bagi nampak senang sikit nak lukis 1.4422. Another one is -3. Scaling dia lari sikit tu tak apa, tak ada masalah. Alright guys. So memang kita dapat 2 point je tau dalam situasi ni. Kalau straight line senang lah kan, kita garis lurus je. Tapi dia corner dia macam ni guys. Macam ni tengok Straight sampai sini, dia corner. Lepas tu dia naik. Boleh faham? Ni graf dia. Fx equals to x cube minus 3. Maksudnya dekat 1.4422 tu, dia kan corner tang tu lah. Boleh tak? Boleh. Payah. 3x kuasa 2. Tuan-tuan dan perempuan macam mana? Boleh tak? Sir, kita perlu tunjuk tak yang X yang tak perlu ambil tu? Tak payah. Okey. Ni tak payah tulis pun tak apa. Sir. Ya. Dia nak corner tu time bila? Dia corner macam ni Wan. Dia corner macam ni. Kalau kita nak dekat titik ni, nak corner dekat titik ni kan, 1.4422 saya zoom out sikit Zoom out ke zoom in ayat tak betul 1.4422. 4422 lah Mel. Apa ni Mel? Pagi ni. 1.4422. Dia corner dia macam ni. Dia akan datang daripada kiri bawah. Lepas tu dia akan dia dekat sini dia akan mendatar tau. Dekat sini akan mendatar. Dia akan mendatar, lepas tu dia akan naik. Nampak tak? Dalam erti kata lain, 1.4422 ni, we call it as turning point. Turning.
Boleh faham tak? Boleh sir. Dia turning kat situ. Maksudnya dekat 1.4422 ni, kalau kita zoom in lagi, dia akan mendata tau kat sini. Dia akan mendata. Okay, dia punya gradient kosong dekat situ. Alright guys, any question? No? Ada lagi tak soalan? Tak ada? Tak ada, saya proceed. Oh, domain tak siap lagi. Domain. Range? Minus infinity. Domain minus infinity to infinity. Range pun minus infinity to infinity. Ada apa-apa nak tanya? Any question? No? Okay Okay. Baru 70 orang masuk ni. Dah 8.22 dah. Apa nak jadi lagi 10 orang ni? Okay. Move on to part B. Okay guys, thank you Thank you kepada yang pancul masuk semua ni. Semoga berjaya semuanya. InsyaAllah. Okay guys, so take a look at part B. First of all, of course we need to expand to determine the value of A, B, C and D. Alright, so expand this one. Fx equals to 2x square minus x cube, right? So your fx is actually minus x cube plus 2x square. Nampak tak? Okay. So first step kita A is negative kan? A is -1, so which is less than 0. So kalau negatif, dia graf dia ada dua option. Sama ada yang ni ataupun yang ni. So yang mana kita akan pakai? Kiri ke kanan? Kanan. Guys, jangan salah faham dia punya D kosong D dia kosong. Okey, kita akan pakai yang kanan guys, yang kiri tak akan pakai lah. Sebab yang kanan kita ada B. B ada, sebab tu kita pakai yang kanan. So dalam arti kata lain kita tengok B dengan C je. Kalau B atau C ada, kita terus pakai yang complicated ni. Yang corner ganas ni sikit. Boleh faham tak? Kita tengok B atau C ada cukup lah. Okey. Nota ni tadi kalau nak betul balik kat sini pun macam mana nak bagi tahu Kita bagi tahu similarity, kita bagi tahu dia punya difference sajalah. Sekejap kita tengok difference dia saja. Maksudnya graf yang atas ni B atau C tak ada. Okey, yang bawah ni B atau C ada. Okey. Cantik. Kalau ada bawah, kalau tak ada atas. Sorry saya tak study pula awal kan. Patut study awal mudah sikit mengajar. Okay. First step done. Kita dah tahu lah graf dia. Yang tu. All the best lah. Okay, graf sekejap lagi. Okay. And then D0 kan? Kena ingat. Yang ni tadi y-intercept. Kita punya second clue. Third clue calculator. Calculator kata apa? You get X equals to? 2 dengan kosong. 2 dengan kosong saja. X1 is 2, X2 is 0. 0 dengan 2 lah. 0 dengan 2. Satu lagi ada apa? Satu lagi ada I Dia memang bagi 2 je. Ke selalu tekan lah sekejap. Tekan betul tak? Saya pun tekan lah. Degree 3 Saya dapat 2 je sir. Saya dapat 2 juga Ustaz. Okey, tak apa. Saya try. -1. B dia 2. C kosong, D kosong. So, X1 you get 0, X2 you get 2. That's it. Tak ada I, tak ada apa kan? Okey, memang dapat 2 je. Okey. Memang dapat 2 je lah. Okey, tapi kalau dapat 3 dan dapat 3, you kena check ada I ke tidak. Yang ada I kita buang Alright guys, so next step graph. Okay, let's plot the X coordinate and Y coordinate X intercept and Y intercept, sorry. So at 0, at 2. Kebetulan 2 point ni je kita dapat, betul tak?
Okey. Yang ni mencabar sikit lah. Nak tahu corner dia datang mana kan. Aduh. Mana nak cakap? Kejap lah. Satu. Guys, kita nak tahu corner dia datang mana, kita plot satu lagi point boleh tak? Kita plot satu lagi point. Plot satu lagi point maksudnya kita masukkan je nilai X tu apa-apa untuk kita tahu ada satu point lagi duduk kat bawah ke duduk kat atas ke macam mana. Okey, contoh kita plot dekat satu lah. Mari kita plot dekat satu. Dekat satu ni maksudnya dekat satu tu maksudnya kita masukkan X equals to 1 ke dalam function. Function is Y equals to 2X square. Mana function ni tadi? Kita pakai function yang original cukup. So 1 square 2 minus 1, betul tak? Function dia yang original tu. So Y dia dapat apa? Dapat 1, betul? Dapat 1 kan? Y dia dapat 1. Maksudnya dia duduk atas. Boleh terima tak? Boleh. Okey. Sekarang ni graf kamu datang daripada kiri atas ke kiri bawah? Kiri atas. Datang daripada kiri atas guys. Datang daripada kiri atas. So maksudnya dia akan datang macam mana? Dia akan datang macam ni tuan-tuan dan puan. Macam ni Datang macam ni. So dekat sini dia akan pusing. Dia akan naik. Dia akan turun. Tengok no graf dia dah. Maafkan saya. Saya cuba sekali lagi. Sir. Ya, naik. Ya. Turun. Ya, Fan. Macam mana nak tahu dia datang dari atas, kiri ke atas kanan? Ni, Fan. Ni. Dia Daripada- positif atau negatif. Daripada gambar, daripada graf apa yang kita predict sebelum ni. Daripada graf yang kita anggap akan berlaku lah. Graf yang kita anggap akan berlaku ni, dia bentuk dia yang ni kan? Betul? So dia mesti datang daripada kiri atas apa? Dapat? Nak buat daripada kanan bawah pun boleh kan? Nak buat daripada kanan bawah pun boleh, tak ada masalah. Janji yang kita tahu, kiri atas, kanan bawah. Dapat tak? Kiri atas, kanan bawah. Jangan dia buat songsam pula. Sir, Ya. S1 tu Y dia 1 ke? Y dia 1. Tu kita tekan tadi. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa-apa lagi yang tidak faham? 1 tu sebab kita kena ambil titik tengah tu ke? Sebab saya ambil titik tengah antara 0 dengan 2 tu. Kenapa saya ambil 1? Saya nak tahu apa antara 0 dengan 2 tu apa yang berlaku. Antara 0 dengan 2 tu. Saya nak tahu apa yang berlaku. Boleh faham tak? Tak faham kan? Boleh. Antara 0 dengan 2 tu saya nak tahu apa yang berlaku. Dekat 1 tu, tengah-tengah tu, nak tahu dia duduk atas ke dia duduk bawah graf tu. Kalau duduk bawah, graf dia jadi macam ni. Alah, hai, kalau duduk bawah nak tulis macam mana? Kalau duduk bawah, dia lalu macam ni. Tengok tangan saya tak? Tengok cursor saya. Kalau dah 1 ni, dekat 1 kita kira tiba-tiba dapat kat bawah. Maksudnya apa? Graf kita akan jadi macam ni. Sini. Oh, tak boleh. Dia takkan duduk bawah pun. So tak payah cari, tak apa no? Dia akan naik kat sini. Tapi dia turun balik. Oh, faham. Bukan macam tu. Dia macam ni. Sini. Naik kat sini. Kat sini dia turun. Faham tak? Yang tu kalau ambil negatif 1. Tak. Ini saya cerita kalau situasi berubah. Bila kita masukkan nilai dekat 1 tu, tiba-tiba kita dapat Y tu negatif. Oh, okey. Tapi yang kita masukkan tadi, bila X1, kita dapat Y1. So memang duduk atas lah.
Memang duduk atas lah graf kita yang betul tu color biru. Tapi situasi boleh berubah. Kalau kita masukkan X sama dengan 1, tiba-tiba kita dapat Y negatif. Maksudnya titik tu duduk bawah. Bila duduk bawah, maksudnya dia tetap akan lalu dekat kosong. Tapi dia akan pergi dekat bawah. Cuma dia akan naik semula sebab dia kata dia akan langgar pula titik yang ni. Dapat idea tak? Dia macam so saya padam balik yang tu lah. Okey. Apa nak cerita banyak ni? Okey. Domain range. Domain range kebetulan soalan ni tak ada syarat sama juga kan. Minus infinity to infinity. Range. Minus infinity to infinity. Sudah okey guys? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh dah? Proceed dah? Okay, so done already with cubic function. Move on to set function. Sekarang ni yang apa basic steps ni kamu kena tahu dulu. Kaedah dia macam mana nak ke arah graf tu. Quadratic dengan cubic function almost similar. 3 steps Daripada A kita tahu basic graph, daripada last part kita tahu y-intercept, daripada calculator kita dapat x-intercept. Itu yang persamaan ni antara cubic dengan quadratic. Okey. Jangan ingat kuadratik simple sangat. Kuadratik kena cari minimum maximum point pula. Cubic pula nak tahu lengkung dia corner tang mana tu kan. Itu je beza yang susah antara dua tu. Alright, so move on to set function. Set function ni tahulah kan? Square root kan? Tahu dah? So ni bentuk dia set function, tapi dia boleh lah bertambah-tambah kiri kanan dia lagi. Okey, tambah nombor, tolak nombor kiri kan? Kiri kanan lah. Okey. Kita nak tengok range ni. Guys, kita nak domain dengan range ni. Domain dengan range. Sebenarnya kita memang ada 2 cara tau nak dapatkan jawapan. Domain dengan range. Yang kamu belajar daripada graf. Betul tak? Daripada graf kita tahu domain dia macam mana. Daripada kiri ke kanan, daripada mana sampai mana. Range dia daripada atas, bawah sampai atas. Itu daripada graf. Sebenarnya kita ada satu lagi kaedah. Kita tahu daripada kiraan algebra. Daripada algebraic method. Okey. Tapi saya tak nak cerita yang tu, saya nak cerita secara lukis graf dulu. Maksudnya daripada from given set function, how to sketch a graph. Okay. First step. Kita tengok ni. Given function to you tu, positive or negative tu. Lepas tu ada positive or negative x pula. Okay. Kita first step dia, kita tengok yang depan ni. Ni first step. Macam mana nak tulis Ni first step, yang ni second step. First step dia kalau positif maksudnya graf dia top. Kalau negatif maksudnya graf dia bottom. Apa maksud top dengan bottom ni tuan-tuan dan puan-puan? Top ni maksudnya dia ke atas, graf dia macam ni. Macam ni ataupun macam ni. Boleh faham tak? Kalau bottom, graf dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ke bawah. Boleh? Dia set ni, dia macam kuadratik separuh. Separuh kuadratik. Kuadratik dipotong 2. Cuma dia ke kiri ataupun ke kanan. Boleh terima? Boleh. Boleh dah? Boleh. Okey, tengok second part pula. Second part pula. Second part ni pun easy juga. Kalau positif, kanan. Kalau negatif, kiri. Boleh faham tak? Boleh. Kanan kiri maksudnya yang ni lah. Daripada gambar ni lah kamu nampak ni. Kalau kanan maksudnya yang ni. Okey. Kalau kiri, maksudnya yang ni, kanan maksudnya yang ni. Apa saya tanda ni? Ya Allah, Rabbi. Apa kena dengan saya ni? Kanan maksudnya yang ni, kanan. Ke kanan, ke kanan. Kanan. Okey, kalau kiri, sorry ya. Kalau kiri maksudnya yang ni. Ke kiri, kiri. Apa saya mantul tengok pagi ni, tak tahu. Baik. Awak lagi sini pula ni.
Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat lah? Tak ada? Tak tahu nak Tak tanya ada. apa. Daripada 2 tu boleh faham? Boleh. Boleh dah? Okey, daripada 2 tu boleh faham. Okey, kita tahu 2 cara kat situ. Kita tengok positif, negatif, luar set dengan positif, negatif depan X. Kena faham Okey, mari kita tengok A. Kita tengok A. Luar set positif kan? Guys. Luar set positif. So maksudnya dia top. Okey, depan X positif ke negatif? Positif. Positif. So, Positif. tu dia apa? Ke kanan. Kanan kan? Kanan ataupun right lah. To the right. Okey. Sebab tu graf dia nampak. Nampak lah macam ni graf dia. Nampak? Nampak? Atas ke kanan? Ni graf dia ni. Tu. Nampak. Okey. Atas ke kanan? Okey. Cuma macam mana kita nak tahu dia start daripada kosong? Nak tahu start daripada kosong senang je guys. Nak tahu start daripada kosong. Bunyi ayam lah. Nak tahu start daripada kosong. Okey, tengok graf ni. Graf ni y equals to set x. Nak tahu start daripada kosong kenapa Terus ambil dalam ni guys. Ambil yang dalam ni. Terus samakan dengan kosong. Sebab tu kita tahu dia start daripada x sama dengan kosong. Bila masukkan semula dekat function, so kita kira y sama dengan set kosong. So y pun dapat kosong. So koordinat yang kita ada adalah kosong kosong, sebab tu kita dapat ni starting point dia. Dapat idea tak? Dapat. Ni benda baru ni benda baru. Maksudnya kita nak cari starting point tu macam mana, kita ambil yang dalam set sama dengan kosong. Lepas tu dapat x, kita cari y dia pula. Dapat xy dia. Jadi koordinat, itulah starting point. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Alright. So saya nak bergerak ke sini yang bawah sekali Yang bawah sekali ni bila ada gangguan ni, ada gangguan apa, ada nombor dekat belah dalam. Ada nombor di sebelah dalam Ada nombor di sebelah dalam ni jangan ditakutkan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ditakutkan. Kerana apa? Saya dah ajar dah tadi. Ambil saja yang dalam tu. Ambil saja yang dalam ni. Samakan terus dengan kosong. Okey. So x dapat negatif A, betul tak? Betul. X dapat negatif A. Okey. Sebab tu dia start dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Negatif A. Sebab X negatif A. Boleh? Kalau masukkan semula pun untuk cari Y dia susah sebab ni kita pakai negatif A ni. Kita tak pakai nombor biasa. Negatif A. So Y akan jadi set kosong bila simplify. So Y is actually 0. So the coordinate is minus A 0. So this is the starting point of your set graph. Kenapa ke atas? Ke atas sebabnya luar positif. Kenapa ke kiri? Sebabnya yang ni. Depan X negatif. Berkali X. Dapat idea tak? Dapat. So kita sama juga. 3 clue juga untuk soalan set ni. Kalau sebelum ni kuadratik pun 3 clue. Kubik pun 3 clue. Yang ni pun 3 clue juga. First clue dia adalah tengok luar set tu, positif negatif. Itu menentukan top atau bottom. Second clue is take a look at the coefficient of x. Coefficient of x, perkali kepada x, positif atau negatif. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Third clue is ambil semua yang dalam set, samakan dengan kosong.
untuk kita dapatkan nilai X. Kemudian masukkan semula dalam function, dapat nilai Y. Gabungkan X, Y tersebut, dapat koordinat. Koordinat itu adalah you punya starting point of your graph. Boleh faham tak? Bolehkah? Boleh. Boleh nah? Okey, itu saja. Mari kita tengok kepada soalan yang ni. Okey guys. First step. First step macam mana nak tahu? Set positif. Top ke bottom? Top. Okey, first step top. Second step, to the right or to the left? Right. 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 Cantik. Tengok macam tu cukup lah. First step top, second step right. Kenapa? Sebab first step luar ni positif. Second step pula yang X ni positif juga. So top right. Okey, kita nak cari third step pula, starting point. Starting point dia nak cari macam mana? Kita ambil semua yang dalam set tu. Semua dalam set saja. Kalau ada nombor dekat luar, kalau ada satu kat luar ni, jangan ambil. Kita ambil X tambah 5 saja. Okey. Samakan dengan kosong. So X sama dengan negatif 5. Boleh terima? Okey, let's calculate for Y. So Y equals to minus 5 plus 5. So Y is set 0. Which is Y equals to 0. So means that you punya starting point adalah minus 5, 0. Boleh faham tak? Okay, so let's sketch the graph. Y, X. Senang je. Kita plotkan negatif 5, 0. Negatif 5, 0 dekat sini. Negatif 5, 0. Betul tak? Boleh ke? Boleh. Boleh tak? Okey. So nampak graf dia nak ke mana? Top top maksudnya ke atas. Ke atas dan ke kanan. So maksudnya graf dia macam ni Okey. Okey. Okey, Cun. So fx equals to Yang ke Y apa? Garis Y tu tak kisah kena mana-mana. garisan Y. Macam mana? Y intercept Y intercept. Ya. Kalau nak cari Y intercept ni tak ada masalah. Kita masukkan X kosong. Masukkan X kosong kan. So yang ni kita dapatlah set 5, betul? Dapat tak? Kena cari ke sir? Cari. Dia bukan benda ni subjektif lah Puan. Kita tengok kepada sistem pemakahan waktu tu. Kalau tiba-tiba ketua pemeriksa kata every intersection between the graph and axis need to be labelled, memang kena label lah. Tapi kalau dia kata tak apa lah, asalkan ada bentuk graph, starting point dia betul, bagi kalau jadi macam tu rezeki lah. Satu Malaysia betul lah. Alright. Benda ni subjektif lah, tak boleh nak kata. When S0 kita dapatlah Y sama dengan set 5. Sebab tu kita dapat yang apa ni? Di atas. Okay guys, how about domain? Domain dia. Okay, kita tengok berdasarkan graf. Macam mana domain dia? negative 5 to infinity. Minus 5 to infinity, betul tak? Infinity always open. How about minus 5? Open or close? Close. Close. Yang lain macam mana? Ada apa nak tanya? Domain ni secara horizontal. Secara horizontal. Graf kamu paling kiri sekali ada kat mana? Sampai paling kanan sekali ada kat mana? Paling kiri sekali dia boleh capai negatif 5 saja tuan-tuan dan puan-puan. Dan paling kanan dia boleh capai tak tahu sampai mana. Ada masalah begitu Tolong, ada masalah begitu. Tapi yang Y tu pun kosong ke? Macam mana? Kan negatif 5 kosong? Negatif 5 kosong tu Y. Domain ni kita tengok secara horizontal. Secara melintang, graf ada daripada mana sampai mana. Maksudnya paling kiri sekali graf dia dekat mana? Bila X negatif 5, betul tak? Faham tak paling kiri sekali graf dia ada dekat X negatif 5. Ni. Paling kiri sekali graf takat ni je. Puteri okey tak?
Tak. Tak. Secara melintang Putri, Putri tengok macam ni ya? Ni, tengok macam ni. Bukan maksud saya yang tu. Macam mana dapat set 5. Macam ni dapat set 5? Oh, macam ni dapat set 5 ni. Kenapa bukan kosong kan? Yang Y tu kan mula dapat kosong. Kalau Y dapat kosong. Tu yang saya kira negatif 5. Oh, yang saya kira ni starting point. I see. Oh, okay. Yang saya kira ni starting point. Kiraan yang negatif 5 kosong ni untuk yang ni. Boleh tak? Boleh? Okay. So, range guys. Range yang mana? Infinity. Ketinggian. Graf tu paling rendah dekat mana? Paling rendah. Come on guys, paling Kosong. rendah. Paling rendah kosong tuan-tuan dan puan. Paling rendah kosong. Graf dia paling rendah kat sini. Nampak ni? Ni, paling rendah kat sini ni. So ketinggian dia dekat kosong. Close. Sampai infinity. Maksudnya graf dia sentiasa meningkat tapi meningkat dengan slow. Nampak tak? Graf dia bukan akan patah balik macam ni tau. Boleh faham tak? Dia tak patah balik macam ni. Graf dia bukan macam ni. Graf dia sentiasa meningkat. Cuma dia meningkat slow. Makin lama makin slow. Makin lama makin slow. Boleh terima? Boleh. Maksudnya graf dia sentiasa meninggi. Meninggi sampai bila tak tahu lah. So that's why to infinity . Okay, so done. Okay. Move on to part B. Sebenarnya ada cara tau nak dapatkan domain dengan range secara kira biasa je. Nak ke? Ke graf pun dah okey dah. Kalau graf dah okey, buat graf je. Yang tu senang tak sir? Yang tu macam ni Pan. Kalau konsep yang tu faham, semua benda boleh buat Pan. Sebabnya level nak faham tu, even wife saya pun pening benda tu. Dia level nak faham dia memang level dewa sikit, level nak faham tu. Tapi kalau faham function ni, settle. Bak datang apa function pun. Saya ajar je dah saya. Saya takut saya ajar kamu shut down. Tak, kalau tu nanti kita orang tak buat lah benda tu. Okey, kita proceed dengan part B dulu. Kita proceed part B dulu. Lepas tu kita tengok macam mana hasil. Okey, kita tengok part B dulu. Lepas tu baru kita gunakan kaedah algebra tu. Algebra tu sekali lagi siapa nak faham, tak nak faham, all the best. Okey. So, kita tengok first step, second step, third step macam biasa. Okey, first step guys. Tengok simbol luar set. Negatif. Top or bottom? Bottom. Negatif kan? Negatif, so bottom kan? Bottom so bawah lah. Okay, step 2. Coefficient of x perkali x. Negatif positif? Negatif. Negatif. So to the left. Boleh terima? Okay, step number 3. Starting point. Kita ambil semua yang dalam set. Samakan dengan kosong. So x sama dengan 5, betul? Betul. Apa jadi kat y guys? Masukkan 3, Kosong. 5 tolak 5. Bukan kosong. kosong. Jangan kosong. Jangan jatuh hukum. Lupa. Ada 3. Kosong. So y dapat 3 tuan-tuan dan puan. So from these two calculation, we obtain the starting point is 5,3. Nampak tak? Starting point kita dah berubah dah ketinggian dia. Okay. So then, ni senang lah. Senang berkali ganda sebenarnya daripada kubik dengan kuadratik. Sangat-sangat senang sebenarnya yang graf ni. So 5, 3. So dekat sini. Betul? Nampak tak graf dia ke mana? Tuan-tuan dan puan-puan? Ke bawah dan ke kiri kan? Tolong cari kat saya y-intercept dia apa?
Y-intercept. Y-intercept. Y-intercept dia apa? Siapa boleh cari Y-intercept? Step 4. Step 4 kita cari Y-intercept. Step 4 ni optional Optional. Kenapa optional? Sebabnya ada kala dia tak langgar pun. Y-intercept ni. Sekali lagi saya wajibkan, sekali lagi dia kira dapat make error, dia jam pula lagi. Okay. Y-intercept ni dalam dua-dua kes ni kebetulan saja ada. Okay. Optional Y-intercept. Macam mana nak kira Y-intercept? When x 0 kita kira Y-intercept. So kita masukkan y equals to 3 minus 5 minus 0. So y dapat apa? 0.76. 0.76 76. lebih kurang 0.76 something Okay, so start. Double check. 3 tolak 5. 0.76 39 37639. Alah, kucing pun nak belajar. 0.7639. Okey, 0.7639 ni maksudnya duduk atas ke duduk bawah? Bawah. Atas. 0.7639. Atas origin ke bawah origin? Atas origin ke bawah origin? Atas origin. Dekat sini kan? Kenapa nak tahu Y-intercept dalam situasi ni? Sebabnya kita nak tahu graf dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham tak? Dia beza Kalau dekat bawah ni cerita lain. Kalau tiba-tiba masuk Y dapat yang dekat bawah. So graf dia macam ni pula. Boleh terima tak? Boleh. Okay. So kenapa kita nak cari Y-intercept dalam situasi ni? Kita nak tahu dia langgar tu dekat mana? Atas origin ke bawah origin? So dalam situasi ni kalau kamu perasan kena carilah yang ni. Yang ni tadi adalah 3 tolak set 5. Faham kan? 3 tolak set 5 tu adalah 0.7639 tu lah. Ini 3 tolak set 5. Okay. So yang bawah ni pula. Yang bawah ni macam mana nak dapat? When apa pula ni? Macam mana nak cari x-intercept? Y sama kosong. When y0 Okay. When y0, x dapat apa? 0 equals to 3 minus set x plus 5. Jenuh nak kira pula salah soalan. 5 tolak x. 5 minus x. Nak kena kira pula. 5 minus x equals to 3. So 5 minus x equals to 9. So minus x equals to 4. So x equals to minus 4. Betul tak? So yang ni minus 4. Macam tu lah hidup kita ni tuan-tuan. Kalau langgar tu paksi tu banyak dalam situasi ni, banyaklah kena kira. Macam tu lah. Okay. Kalau lah tadi soalan ni kita dapat top dengan right kan. Kalau dapat top dengan right, maksudnya ke kanan atas terus. Ke kanan atas terus macam ni. Tak payah nak cari paksi dah. Tak payah nak cari x-intercept ataupun y-intercept. Okay, so dia bergantung pada situasi. Biasalah soalan mesti ada yang senang, ada yang susah lah kita nak tunjuk kan. Okay guys, how about domain and range? Domain. Horizontally, your graph, where is it? Minus infinity limit. Minus infinity to 5. 5, close Sebab exactly dekat 5 memang ada graph. Okay, memang graph tu sampai 5, horizontally. Okay, vertically, range. 3. Paling rendah apa? Paling rendah. Graf tu Kosong. paling rendah berapa? Minus infinity. Ketinggian graf tu.
Minus infinity. Kenapa kosong? Graf bukan takat ni ya. Ni ada bawah ni. Oh, okey. Ni. Ketinggian graf. Daripada minus infinity up to the highest one is 3. 3. So this is the answer of domain and range. Is that clear? Okay. So step 1, 2, 3 tu memang wajib. Step 4, finding x-intercept, y-intercept tu optional. Depends on the question given to you. Kalau memang ada persilangan, you kena cari tak payahlah nak pening kepala sangat. Y-intercept when x 0, x-intercept when y 0. Itu saja. Okay. Any question guys? No? So yang Jalan macam mana? 5 tolak yang 5 tolak X sama dengan kosong tu kan? 5 tolak X sama dengan kosong. Kita Ya betul. Kita memang ambil daripada sini. X tu bukan X tu bukan negatif 5. Dia macam ni. Okey. Yang ni datang ke sini. Okey, saya faham soalan dia. Okey, Khairul Nisa faham tak? Daripada sini 5 tolak X sama dengan kosong. Maksudnya 5 sama dengan X, betul tak? Ya. So X sama dengan 5. Boleh? Boleh. Boleh lah. Dia cuma sebab saya skip step terus tu. Sambil pindah randah tu, sambil apa ni tu. Ataupun satu lagi cara nak fikir. 5 tolak berapa dapat kosong? 5 tolak berapa dapat kosong? 5 lah kan? Maksudnya X tu 5 lah. Okay. Alright. Any other question guys? Tak ada nak masuk Sir. Yang domain dengan range tu, dia punya 5 dan 3 tu automatik sama dengan koordinat yang kita dapat ke? Ya betul. Oh. Betul? Pandai Aisyah Yuni dia nampak. Lepas tu kalau had tertutup tu, kalau dia tak bagi had berapa? Tak ada, takkan berlaku. Okay. Dia memang akan sentiasa close. Okay. Boleh lah. Alright. Siapa dia lah kata Vincenzo dengan saya best Siapa dia kata? Vincenzo tak best langsung Saya nak habiskan episod 1 tu macam kena torture tu tak? Apa ni tengok rupa ke tengok cerita? Best lah sir. Ya Allah Rabbi, astagfirullahalazim. Saya tengok Lupin best gila. Betul. Devil Judge. Betul. Dia macam Manihai. Astagfirullahalazim. Saya tengok Vincenzo kan, apa dia yang best ni? Saya cuba nak ni Minat tak sama. Macam kena torture pak. Dia macam tengok cerita Home Alone ni. Home Alone ke apa tak yang Korea ni? Aduh, dia cerita dia ada style lah, tapi dia bukan jenis cerita yang you boleh tengok enjoy throughout dia punya ni tu, episod tu. Okay. Tapi kalau Lupin, saya baru tengok episod 1, nak masuk episod 2 dah memang tak boleh berhenti. Okay. Lepas kena marah, suruh buat kerja, baru boleh berhenti. Tapi tengok Penthouse tu. Plot twist dia apa? Penthouse ganas lah. Tak habis lagi tu. Aku faham sungguh lah. Tahu lah Penthouse tu. Yang Penthouse tu yang tak tahannya moral of the story dia apa dia pun tak tahu. Jangan bunuh orang tu. Benda yang saya belajar daripada Penthouse adalah mari kita balas dendam. Duit itu penting. Tolong lah. Itulah Penthouse. Alright guys. So sambil-sambil lah kita proceed seterusnya Zat. Sekali lagi kita rest kejap sebelum kita masuk next subtopik.
Ada banyak ke ni? Reciprocal. Reciprocal ni apa dia? Yang ni je. Tak ada apa pun. Yang ni nak ulang kaji sikit lah. X duduk bawah. Ingat ke tak? Graf dia ada macam ni ni. Ni graf dia. Kalau masih ingat lagi. Boleh? Boleh ke? Boleh. Ni sambil-sambil tu boleh baca sendiri lah benda-benda ni. Sebab benda ni just ulang kaji je. Sebabnya kalau dalam syllabus dia tak highlight pun benda ni. So kalau negatif, tak ada apa. Dia songsang kan pula lah. Yang kanan tadi pergi belah kiri. Yang bawah tadi, kiri ke kanan pula. Nampak tak? Boleh ya? Boleh. Boleh dah. Yang ni tak ada dalam syllabus. Dia tak highlight dalam syllabus. Tapi kalau dia nak keluar boleh. Sebabnya dekat sekolah dah belajar. Okay. So konsep kita belajar dekat Malaysia ni pelik sikit. Dia carry forward previous knowledge. Dia carry forward. Kalau zaman saya belajar dulu, saya tak belajar kat Malaysia, saya belajar tempat lain. Tempat yang saya belajar tu, dia by SEM tu, memang ikut topik tu je lah belajar. Ikut topik tu je lah. Habis topik tu, kira nak buang ilmu tu daripada badan pun tak apa. Tak ada masalah. Okay? Alright. So inilah dia. Tak ada apa lah, nak tengok macam tu je. Okay, proceed with the next one. Modulus function or the official name of modulus, we call it as absolute value. Absolute value function. Okay guys, first of all, nak tanya, yang ni ada masalah tak? Yang ni? Orang yang panik, dia tengok dia akan jadi ni lah. Dia akan jadi lost sikit lah. Sebenarnya dia buat apa je kat sini? Dia nak bagi tahu B tu kecil. Dia nak bagi tahu pecah kes je. Tak ingat modulus kita buat? Satu kes positif, satu kes negatif, betul? Betul. Itu saja. Okey, dah settle dah yang atas tu. Tak payah nak pening kepala. Ni besar daripada kosong, ni kecil. Relax. Pecah kes. Positif, negatif. Settle. Okey. Kalau you perasan, domain ni dia dah bagi tahu. Dia punya skrip dia, domain memang macam ni. Melainkan, dia bagi certain interval. Macam soalan linear kuadratik sebelum ni kita ada buat certain interval. Okey. Dan range dia pula memang macam ni. Range dia pula memang macam tu. Kosong ke atas je. Melainkan dia bagi certain interval. Okey. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Graf dia lebih kurang macam kuadratik. Cuma dia tak ada lengkung. Dia V-shape. V-shape. Dia bukan U-shape V-shape. Sama ada ke atas ataupun ke bawah. Itu sahaja. Tengok macam mana ke atas. Ke atas sebabnya macam ni. Ada modulus positif duduk luar. Kalau ke bawah, maksudnya ada modulus sebab negatif duduk luar. Boleh terima tak? Boleh. So kita tengok luar positif, positif modulus campur positif Okay. Kalau luar positif, V atas. Kalau luar negatif, V bawah. Okay, settle. Sama juga dalam situasi C dengan D ni. Kalau kamu tengok C ni, luar dia positif, V atas. Kalau kamu tengok situasi D, luar positif, luar modulus positif, V atas juga. Cuma C dengan D ni, dia nak ajar kamu macam mana. Ambil yang dalam X tambah A tu, samakan dengan kosong. So X dapat negatif A, betul? Boleh terima? Sebab tu dapat yang ni. X tu dekat pasti X duduk negatif A. Boleh? Boleh. Okay, itu dia macam starting point. Macam set tadi. Kita ambil yang dalam set tadi samakan dengan kosong. Kalau modulus pula, kita ambil yang dalam modulus samakan dengan kosong.
kita dapat tahu dia punya V shape, dia punya bucu tu. Okey. Yang ni macam mana pula bucu dia jadi ke atas ni? Okey, chill Jangan salah faham. Macam mana kita dapat yang bawah ni juga tadi? Starting point tadi, kita kena juga kira kita punya Y. Y sama dengan modulus negatif A tambah A, iaitu Y sama dengan modulus kosong, iaitu Y sama dengan kosong. Sebab tu kita punya koordinat bawah ni adalah negatif A kosong. Sebab X dia negatif A, Y dia kosong. Okey. Begitulah juga terjadi ke sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni saya tak nak cerita banyak. Kita tengok soalan terus, boleh ke? Tak boleh? Boleh. Okey. Kalau tak boleh, tak apa. Kita X ni, kita ambil yang dalam ni, terus samakan dengan kosong. Rezeki X terus kosong. Kita cari Y dia. Y dia adalah modulus kosong tambah A. So, Y kita akan dapat A. So, kosong A. Nampak tak? Kosong A ni dia akan jadi bucu kepada V kamu. Kosong A. Sebab tu yang ni. Kosong A. Boleh terima? Boleh. Boleh Boleh. Proceed. So ni hati-hati range dia ni boleh berubah juga. Ataupun range tu boleh juga jadi A infinity ataupun boleh terbalik juga ni. Okey. So banyak pula possibility yang bawah ni kan. Jadi yang range ni tak payah pakai Boleh pakai yang domain je. Domain je boleh pakai negative infinity to infinity. Okey, yang range ni tak boleh pakai sebab kita boleh juga ke bawah. Graf boleh juga ke bawah. Kalau dah ke bawah terbalik pula range dia tu. Okey. Sir. Ya. Yang C tu Y-intercept tak payah cari dah. Y-intercept kalau dalam ni dia tak cari kan. Rasanya ketua pemeriksa yang buat benda ni dia tak kisah pun. Tak apa lah. Dia tak kisah tak payah cari. Kalau kisah kita cari lah. Jangan risau. Benda ni kalau ada kita cari. Kalau tak ada tu tak payah cari lah. Kalau ada kita cari dalam situasi ni. Tak apa, nanti kita cari kat soalan nanti. Boleh? Boleh nah? Sebab kaedah sama je nak cari Y-intercept when at 0. Tu je. Bagilah soalan apa pun. When at 0. Dapatlah dia punya ni. Alright guys, nak tanya V-shape ke atas ke bawah? Atas. Okey, V-shape kita tahu ke atas. Boleh terima? Boleh? Okey, mari kita cari starting point V-shape kita. Starting point dia. 2. Starting point dia adalah 2. Sebab kita ambil yang dalam ni Yang dalam ni starting point kita X tolak 2 sama dengan kosong. So X sama dengan 2. Y dia macam mana Y? So gantikan. So 2 tolak 2. So Y modulus 0. Ni bukan 101 So Y 0. So dia punya koordinat dia adalah 2, 0. Boleh terima tak ni? Yang lain macam mana? Allah. Boleh faham? Tak faham bagi tanya je lah. Tak faham tanya. Tak kisahlah soalan tu macam mana pun. Sir, Ya. modulus dia memang sentiasa negatif, positif. Tak juga. Tak. Modulus tu tengok kalau luar modulus tu ada negatif, kita V dia ke bawah. Maksudnya Ferhat, maksudnya modulus kosong. Oh, tak apa. Okey. Faham. Modulus apa pun akan jadi positif. Modulus negatif 7 akan jadi 7. Modulus negatif 8 akan jadi 8. Okey, maksudnya benda tu nak keluar modulus tu, dia akan jadi positif. Yang pecah kes tu cerita lain. Okey, yang pecah kes tu cerita lain. Dia bila melibatkan nombor dia memang macam tu. Nombor sahaja. Okey. Alright. So nak tanya 2-0 ni ada masalah tak? Yang lain macam mana? Okey
Allah. Flash betul tengok line. Boleh lah. Allah. Makin teruk pula ni. Okey. 2-0 kat sini boleh? Okey ya? Okay. Dia memang kena letak 2-0 ke ataupun 2 saja? 2 saja pun boleh. 2 dah. Settle? Okey. Okey. 2 saja pun boleh. Tak ada masalah sebab dia terletak atas part C. Nak tanda 2 saja pun boleh. Okey, dah tahu kan dia V shape kan? Dah V kan lah dia. Allah lah V dia pun menghampa kan. Kejap. Ni lah V dia. Boleh tak? Okey ke? Okey. Okey. Mari kita cari yang ni. Yang ni apa ni? Macam mana nak cari ni? Gantikan X sama dengan kosong. When X 0 kan? Ya dekat sini apa berlaku when X 0? Nak cari Y intercept memang when X 0. Nak cari X intercept when Y 0. Macam tu ya. When X 0. So masukkan dapat Y apa? 0 tolak 2 kan? So Y dapat 2 betul? So ni 2. Boleh ke? Siap dah? Siap dah graf modulus? Siap dah ni? Boleh tak? Sir, Ya. dia nak V tu kan. Dia kena Nak V dia tu nak buka kecil ke buka besar? Buka lah macam mana pun Pan. Kita bukan pakai plotting Pan. Buka lah macam mana pun. Tapi tak payahlah teruk sangat Pan dah sampai macam ni lah. Ini tak mahu lah. Berpada-pada lah hidup bersederhana Pan. Bersederhana lah. Bersederhana. Macam ni lah. Bersederhana macam ni lah Pan. Boleh? boleh sir. Okay. Alright. So terus dapat ni. Wah memang cepat lah graf modulus ni. Nampak kan step dia kan? Okay. First step dia kita tengok luar modulus tu positif atau negatif. Daripada situ kita tahu dia top ke top V ke bottom V ke. Okay. Apa lagi? Domain and range. Guys, how about domain Domain? Range? Domain apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan. Negative infinity to infinity. Yes. Horizontally. Secara horizontal. Graf kita daripada negative infinity sampai infinity. Secara ketinggian. Range. Vertically. Your graph Kosong. starting from 0 to Infinity. infinity. 0 open close? Close. Close. Sebabnya memang dekat ni ada. Dekat part CX tu ada. Dekat part CX adalah bila Y tu kosong. Memang dia sentuh benda tu. Okay. So macam ni lah domain dengan range dia. Okay. So move on to part B. Part B ni complicated sikit kan. Tak ada apa. Okay. Move on to part B. First step. V-shape kita. Ke atas ke bawah? Top or bottom? Atas. Ke atas juga tak berkembang example kita dua-dua V ke atas layan. Okay, next step, starting point 1 minus X kita terus let equals to 0, betul? Boleh terima? Okay, so dekat sini X akan jadi 1. Simplify, rearrange, you get X equals to 1. And then what happened to Y value guys? Y value when X equals to 1. So modulus 1 minus 1 minus 3. So Y equals to negative 3, betul tak? So 1 minus 3 is the starting, not the starting point. The V shape punya bucu apa in English The edge Ya. Edge kan? Palau teruk ni dia pun. Dia tak tengok pula kalau pensyarah palau
Dia tak tengok kalau saya label saya balau saya remove semua orang, saya ajar seorang-seorang lagi. Sir, Ya. Google Translate kata corner. Corner Bucu. bucu. Kalau cuba tulis bucu segi 4. Dia tulis apa? Bucu segi 4. Four corner. Kan? Dia corner bukan lah. Rectangular corner. Rectangular corner. Corner kan banyak maksud. Dia kan to side. Macam dia Corner punya tu translate Penggunaan dia lain. Okay. Saya rasa macam DH kot. DH. EDGE. Saya rasa lah. Itu bukan yang paling atas DH. H ni hujung. Tak lah. Bucu je lah. Whatever lah, bucu lah. Yang tajam hujung tu lah. Susah betul hidup hari ni. Betul lah Yalah. Dia lah H. H kan. Dia. Kita sama-sama buat buku apa ni? Kamus. Dulu. Joint venture. Cuma nama je tak ditulis. Oh, iya ke? Sebab kita niat kita ikhlas Itu bukan ikhlas apa. Itu benar. So yang buat buku tu tak ikhlas lah, terpaksa. Kata nama tu. Nak nama. Kejar nama, nak buat apa? Saya dah seram sebenarnya. Dah 2 hari ni ambulans lalu depan rumah saya ni. Ke depan rumah korang setiap jam. Rumah saya payah kita bukit. Oh, bukit lah. Oh, helikopter. Tidak 55 yang jet tu sedut turun. Dia. Oh, 5 tu lah. Oh, yo. Memang bohong pi. Bukan main biasa-biasa. 5 tu dia panggil. Tepat saya ni Perlis 8. Selama 10 tu. Kita orang tak 8. Rakyat pun 8 orang. Semalam Perlis 99 kes kan. Habis semua duduk hospital lah. Yang tinggal duduk rumah saya seorang lah. Punyalah Perlis is so small Okay. 1 minus 3 Okay. Saya plot nampak. Saya cakap kerja jalan. Okay. Alamak. Betul lah. Pandai lah Irfan tadi. Dia memang boleh predict masa depan tuan-tuan dan puan. Dia kata tadi V tadi. Macam mana tangan kau tadi Pan? Dah buka kecil mana Pan? Guys, dekat sini kita kena tahulah nak buka dia kecil besar macam mana. Sebab kita nak tahu dia langgar dekat mana, dekat paksi Y tu. So kita kena calculate dulu when at 0. Kita nak tahu dia langgar paksi Y tu tang mana nak langgar. Tang ni ke, tang atas ke? Okay. So when at 0, so to find Y intercept at 0, so substitute into the function 1 minus 0 minus 3. So what do you get next? 1 minus 3, y equals to minus 2, betul tak? Kata betul ni. Dekat sini dilanggar dekat sini lebih kurang minus 2. So inilah graf dia. Allah. Saya meredam betul sebab pakai teknologi macam ni. Okey. Boleh. V dia kena balance Kiri dia kecerunan macam tu, kanan pun kecerunan kena macam tu lah. Jangan korang yang ni cerun, yang ni menegak macam ni pula, tak ada lah. Ni bukan Nike Okay. Kiri kanan kena balance. Okay. X-intercept tuan-tuan dan puan. X-intercept. When Y0 pula. When Y0 ni banyak sikit masalah lah. When Y0 X-intercept Finding X-intercept. Nampak? When Y0, 0 equals to 1 minus X minus 3. So ingat lagi, 1 minus X equals to 3. Tengok ni. Yang ni ingat lagi kiraan chapter 2 ke apa dulu? Pecah kes kan? Kes positif, kes negatif. Kalau masih ingat lagi. Okay.
So yang ni dapat apa tak tahu? So X dapat Minus 2. negatif 2 belah kiri. So yang ni X dapat 4 kan? Sebab itulah ni negatif 2, yang ni 4. Boleh terima? Okey tak? Okey. Ui, ada lagi page 20 Guys, cuba bayang yang ni satu lecture tau. Satu lecture saja ni. Kalau kamu pergi dekat matrik kan, kalau ajar yang lecturer tu ajar kan, dia akan ajar benda ni sejam saja. Semua benda ni. Hadam lah. Ni saya kalau nak ikutkan hari tu saya dah ajar 2 jam. Ini dah sejam setengah dah ni. Dah 3 jam setengah dah benda ni saya ajar. Domain range? Domain? Minus infinity to infinity macam biasa. Oh, mereka tak habis kira lagi x-intercept. Range? Range apa range? Minus 3 to infinity. Minus 3 Minus 3 to infinity. Yes, minus 3. Close, open? Close. Complicated. Close. Close Okay, settle. Okay, done already with modulus case. Sorry tak ada contoh pula V-shape ke bawah Tak apalah, nanti jumpa soalan buatlah. Okay, last one. Piecewise function. Piecewise ni tak ada apa guys. Piecewise ni sebenarnya conclusion kepada semua. Dia gabungan Piecewise is just like gabungan Gabungan function. Gabungan in the form of graph. Okay, kalau kita tengok gabungan graf bersyarat. Lama bagi nampak ganas sikit. Bersyarat tu maksudnya with condition The condition is at the back ni. Ni the first condition, second condition yang belakang ni. Okay, let's sketch the graph. Okay, ingat dua-dua ni linear kalau perasan. Dua-dua linear. Linear kalau masih ingat lagi cara nak lukis graf dia macam mana tuan-tuan dan puan-puan. Graf dia memang kita kena lukis satu ni Satu paksi, in the same axis only. Graf X tambah 1. Ingat lagi nak lukis. X tambah 1. Macam mana nak lukis? Y sama dengan X tambah 1. Sketch this graph. Kita buat table kosong-kosong kan? Ingat tak? Saya ajar. Kalau linear buat table kosong-kosong. Kalau tak boleh kosong-kosong tu, guna nombor lain juga. Make sure you get 2 points only. Okay? 2 points at least. So then you can draw straight line. When x0, y1. When y0, x minus 1. Boleh faham tak ni? Boleh. 0, 1 0, 1. Negative 1, 0. So line dia macam ni. Allah, hai. Bismillah. Okay. This is the first graph. Done. Second graph. Y equals to minus x plus 1 pula. Another linear So table 0, 0 again. Alright. So x0, y is 1. Ya ke? Betul ke? When y0, x is 1 juga. Ya ke? Salah y0. Betul lah. Wish. Kalau teruk dia pakai konsep angguk je nak kena tengok pun nampak. Okay. 0, 1, 1, 0. 0, 1 tak mana? 0, 1. Sini juga. 1, 0. 1, 0 tak ni? Lama. Wakanda ni. Wakanda bro.
Mati dah kawan tu. Allah. Oh, Ustaz. Ni saya lemah ni. Pusing badan ni. Pusing ni. Teruk betul banget. Mana nak lukis? Ya Allah, ke sana pula dah. Mana ruler lah? Saya stres lah. Ada ruler lah. Susah kan? Tak tercapai nak ni. Main kasar kau. Ambil. Tu dah. Ingat kita ni biasa-biasa. Okey. Settle. Sekejap lagi nak padam jahanam hidup. Boleh? Okey. Ingat guys, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, betul. This is the first graph just now. This is your second graph. Okay, kena alert First graph, second graph. Okay, first graph kata, first graph in between -1 to 0. Maksudnya ni -1 ni. Ni -1, ni 1. First graph kata -1 to 0 saja. So means that you kena padam yang ni. Allah. Hilang terus Main kasar. Kena padam ni. Kenapa? Sebab first graph kata dia nak ni -1 to 0, -1 to 0 kawasan dia yang ni je. Boleh terima tak? Boleh. Okey. Itu je lah piecewise ni. Kita lukis graf semua yang ada, dia bagi. Lepas tu kita potong ikut syarat dia nah. Okey. The second graph 0 to 1. 0 to 1. Second graph kata 0 to 1 yang ni. Jadi nampaknya nak kena potong graf yang tu. So eliminate this graph. So tinggallah yang ni je. Nampak tak? Ni eloklah ni. Graf pun macam bukit kan. Untuk orang-orang yang duduk bukit sesuai lah ni. Orang-orang Kelebang, dia lah. Yang duduk bukit tak kerti nak turun kan. Okay. Beli ayam pun menyumpit. Astagfirullahaladzim. Jahat lah sir. Okay, domain. Graf siap dah? Okay, label sikit Graf sebelah kiri ni y x plus 1. Graf sebelah kanan ni y equals to negative x plus 1. Domain guys, come on. Siapa ni nak cakap ni domain? Negatif 1, 1 Negatif 1, 1. Hati-hati kita punya ni macam mana? Dua-dua close kan? Dua-dua close. Bijak. Kalau perasan kan, dekat syarat tu kan, ni close. Ni close. Yang ni open. Tapi yang pink pula kata, dia close. Yang ni pun close. So hati-hati lah. Kena tahu lah close open tu. Kalau close jumpa open, dia jadi close lah. Lorek campur kosong. Lorek dengan kosong bersilang, berlorek lah dia. Okay, range. Ketinggian guys, ketinggian. Yang ni tadi apa? 1 kan, tinggi ni kan. So tinggi dia daripada mana sampai mana? Negatif. 1. Tinggi bro, tinggi. 01. Tinggi graf. Paling rendah, kosong. Paling tinggi? Come on. 1. Cantik. Close. Close. Boleh tak? Right, okey tak? Okay. Okay. Alright, done already with the first part. Domain range tak ada apa, itu je kot. Domain range. Okay. Yang ni ganas sikit 3 graf.
Linear ada, constant ada, kuadratik ada. Tapi graf-graf basic saja tu. Okay, mari kita lukis dulu terus tiga-tiga tu. Graf tu macam mana rupa. Origin. Basic graph mesti paksi Y, paksi X label Tak label, you guys tak dapat full mark tau graph. Okay. Full mark apa? Objektif je kan. Okay. First function. Y equals to X. Graph dia macam ni. Ni graph Y equals to X. Nak potong siap-siap tak? Potong siap-siap boleh? Boleh. Kita potong siap-siap lah. First condition stating that -1 to 1 -1 to 1. So -1 to 1 we expect to be somewhere here lah, -1 to 1. So let's say kita ada -1 kat sini. 1 sampai 1 Sampai 1 lebih kurang kat sini kot. Okay. -1 to 1. So kita akan potong graf tu dekat sini Okay, mari tengok kita potong Stroke eraser, small eraser. So kita potong. Okay guys. Okay Chun. Proceed The next graph is from 1 to number 2 pula. Second graph pula kata 1 to 2. So second graph kata 1 to 2. Lebih kurang kat sini. Sampai tu. Graf dia adalah Y2. Faham tak graf yang ni? Adalah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 maksudnya Y sama dengan 2. Okay. Sorry, silap kat situ. Guys, tinggi ni tadi berapa? Tinggi ni. Tinggi ni apa? Tahu boleh tengok? 1. Sebab ni tadi, yang ni tadi close Yang ni tadi close. Yang ni open nampak? Sebab ni close. Close, open. Ni close. Close. Yang ni open. Okey, yang ni 1 betul? Tinggi ni 1. Tapi dia kata second graph start dengan tinggi dia 2. So second graph yang ni pula. Close. Close. So this is your second graph. Boleh terima? Boleh. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada masalah main tanya. Yang ni tadi first graph Y equals to X. Yang ni second graph Y equals to 2. Third graph pula. Third graph pula kata yang ni. 4 greater than 2 4 greater than 2. Yang third graph macam ni nak lukis X square. Okay. Graph X square senyum. Lepas tu Y intercept kosong. Betul? Dia tak ingat lah tu. Betul. Senyum. Y intercept kosong. Ada B tak? Tak ada. Kalau tak ada B saya kata apa? Kalau tak ada B. Y plus 1. Kalau Y tengah-tengah kan? Betul tak? Syanim? Y duduk tengah-tengah. Y tu duduk dia punya paksi simetri. So graf untuk yang ni adalah yang ni bahaya sikit Baik kita plot satu graf tu untuk X square ni. Yang ni Y equals to X square. Kita plot bila X2 dapat apa? Bila X2. When X2, Y you get 4 kan? Betul tak?
Ya. Okey. So 4 dekat sini tuan-tuan dan puan. 4 dekat atas ni. Kenapa open? Sebab ni open. Sebab open. Dekat atas ni 4. Graf sebenar dia macam ni Graf sebenar dia macam ni. Macam ni graf dia. Macam ni. Macam ni rupa graf dia. Nampak tak? Kuadratik dia sebenarnya macam ni. Tapi disebabkan kita nak dekat kawasan hijau saja. Kita nak kawasan hijau saja. So inilah graf dia. Nampak macam melengkung sikit. Melengkung sikit. Nampak macam kuadratik. Nampak masa depan tak ni? Nampak. Nampak Ada apa-apa nak tanya? Dah ini nampak macam apa ni pula lah. So yang the equation tu kan, x is greater than 2 kan. Bukannya kita ambil, bukannya kena substitute x tu greater than 2 ke? Betul. Sebab tu yang kita substitute x greater than 2 ni Ferhat. Kenapa? Maksud Ferhat x greater than 2 ambil 3 ke? Bukan ke? Tak. Greater than 2 maksudnya 2.000001. Dapat tak? Sebab tu dekat 2 ni kita buat open Ferhat. Kita buat open. Sebab 2 ni tak termasuk. Okay. Dapat? Dia just right after 2 tu. Maksudnya 2.00001. 1. Okay. 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 Sebab tu dekat 2 ni kita buat open. Kalau 2 tu termasuk kita buat close Ferhat. Okay. Okay. Apa Zairah? Apa dia? Graf tu memang bentuk macam tu lah. Memang ada 3 bentuk. Memang 3 bentuk lah. Sebabnya kita ada linear, lepas tu ada ni, constant, lepas tu ada kuadratik. Yang close open tu tak buat macam tu. Memang macam ni lah kita buat ni. Yang macam saya tunjuk ni. Tak apa buat macam tu. Yang mana? Macam tu yang mana? Memang macam saya tunjuk lah. Dalam rajah tu, dalam graf tu. Memang bulat macam tu lah. Kalau close, kita all together shaded lah. Tapi kalau open lah. Memang gambar dia macam ni. Sebagaimana yang saya tunjukkan, memang macam ni lah dah. Okey. Yang struggle je nak tulis domain lah. Dengan range. Domain macam mana guys? Hati-hati. Domain. -1 to infinity. -1 to infinity. Yes. -1 open, close? Close. Close. Ada apa-apa nak tanya? Yang lain? Tak ada Nak tanya beritahu Tanya je. Abaikanlah kawan-kawan yang ni tu. Tanya je. Jangan nak malu-malu lah. Range pula tinggi. Hadi hati-hati. Jangan ingat range kita ni satu jawapan lah. Dia boleh banyak jawapan. 0 to infinity. Baik. -1 so. Range paling rendah berapa? Paling rendah. Ni lupa nak label tak. Paling rendah ni berapa ni? Ni apa ni? Negatif 1. Okey, paling rendah negatif 1. Sampai mana? Infinity. Infinity. Sampai 1. Union. Union 2. Union. Dia pening kan tu? 4 to infinity. Nampak tak? Nampak. Fikir lo. Kita tak boleh sekalikan yang dia punya range tu. Kita mana ada antara 1 dengan 2
Ketinggian kita cerita ketinggian. Maksudnya kamu mesti tengok dia secara menegak Dekat mana ada graf? Dia ada graf daripada -1 sampai sini. Oh, I see. Oh, tengok step by step lah. Memang macam itulah. Sebabnya graf dia bukan berterusan. Dia tak continuous. Tapi antara 1 dengan 2 berlubang. Tak ada graf kan? Dapat? Dapat. Dia ada lubang. Sebab tu kita kena bubuh union tu. Jangan tanya union, kenapa pakai union tak pakai intersection? Tak payah tanya benda tu. Union. Kiranya kalau Okey. salah satu tu salah. Intersection tak range berlaku. kita. Mana? Kalau salah satu kita punya range tu salah semua. Tak dapat makan semua. Tak ada. Dia range atau domain memang satu markah je. So kalau dia memang exactly macam tu. Dan dia tak ada markah jalan kira untuk range. Dia memang exactly macam tu. Lain daripada tu salah. Macam tu. Sir, Ya. yang 4 tu bukan Y ke? Kenapa dia kat depan? Macam mana? Kenapa dia dekat depan? Kenapa 4 infinity? Tapi bukan Ni? 4 tu bukan Y ke? Ni kan ketinggian dekat sini kan 4. Ketinggian kat sini kan 4. Sampai ke infinity kan? X je. Jangan tengok pasti X. Kita cerita ketinggian. Ketinggian. Ni. Oh, Ketinggian graf ni. Menjawab ke tak? Tak menjawab Confuse lagi Ni. Ketinggian graf. Kita cerita ketinggian. Ketinggian graf ni. Dia daripada 4 kan? 4 open betul tak? Ni open ni. Sampai ke mana graf tu? Sampai ke infinity. Boleh tak Putri? okay. Faham? Thank you, sir. Kita cerita ketinggian. Kita jangan tengok kiri kanan. Jangan. Kita tengok ketinggian. Graf tu daripada yang paling rendah dia kat mana sampai dekat mana. Kita kena tengok secara 1D je. 1D, one direction je. One direction. Macam ada band nama One Direction sebelum ni. Oh, Zayn Malik tu keluar tu. Okay. Alright guys, so that's it. Done already with the first lecture only. 5.1 baru siap. Baru 5.1. Kita ada sampai 5.4. Tapi jangan risau lah. 5.1 ni yang paling seksa pun. 5.2, 5.3, 5.4 tu okey lah. 5.4 lah susah sikit lah. 2.3 okey lah. 2.3 okey. Alright. So kita break tu. Pukul 10 kita masuk 10. Boleh? Okay. Boleh Okay, sir. at 10 Okay guys. Boleh. Alright. Assalamualaikum. At 10 Salam. Waalaikumsalam.